الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, yang dimulakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita, pengajian kita ini termasuk dalam salah satu daripada taman-taman syurga, termasuk dalam salah satu perkara yang mendapat keridaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah amal kebaikan kita dalam mizan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul faraidah wa'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia, kerana sesungguhnya ilmu faraid ini adalah separuh daripada ilmu, wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ini ilmu ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antara ilmu yang pertama, yang terawal dicabut di kalangan umatku. Ilmu yang dilupakan. Tuan-tuan ingat lagi tak perjumpaan yang lepas kita bincang tentang apa? Itu buktinya. Kita yang belajar pun lupa. Apatah lagi yang tidak mengaji, tak belajar. Dan ilmu ini kata Nabi SAW adalah awwal syai'in yunza'u min ummati. Ilmu yang pertama, yang awal-awal dicabut di kalangan umatku. Alhamdulillah hari ini masih ada lagi. Masih ada lagi pengajian-pengajian tentang faraid. Walaupun tidak menyeluruh di masjid-masjid surau, masih ada lagi slot-slot di TV, di rancangan TV Al-Hijrah dan sebagainya, di media sosial, Facebook dan sebagainya, ada lagi orang yang menyampaikan dakwah tentang ilmu faraid. Walaupun ianya hanya hukumnya pada hukum fardu kifayah sahaja, tetapi pelaksanaannya, pengamalannya adalah fardu ain.
bagi setiap orang yang terlibat dengan faraid. Dan kita semua tidak akan lari. Saya pasti 99.9% di antara kita akan terlibat dengan faraid. Kalau bukan kita yang mewarisi harta, mungkin kita yang mati. Kita sebagai pemilik harta. Jadi berkait dengan kita juga satu masa nanti, dan pastinya ianya tidak lari daripada ketentuan faraid yang difardukan, fardatan minallah, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita akan sambung pada muka surat 67. Yang ada kitab boleh lihat kitab pada muka surat 67 dalam tajuk Asbabul Irthi, sebab-sebab pusaka. Terdapat 4 sebab yang membolehkan seseorang menerima harta pusaka. Yang pertama adalah dengan sebab an-nikahu, iaitu dengan sebab pernikahan. Dengan sebab pernikahan. Bila kata nikah bermakna ijab dan juga qabul. Aku terima nikahnya Zaitun binti Sulaiman dengan mas kahwin RM300 tunai. Saksi kata sah, jelas. Lafaznya jelas. Qabulnya jelas. Imam kata alhamdulillah, selesai sudah majlis ijab dan qabul. Toleh-toleh belakang bini dia meninggal dunia. Terkejut. Terkejut hari pertama jadi isteri. Harta isteri ni tadi suami dah boleh mewarisi. Tidak mesti kena bersama. Faham maksud saya bersama? Tak mesti kena bersama. Sebab pusaka itu dengan sebab nikah, bukan dengan sebab jima', bukan dengan sebab bersama. Pernikahan yang sah antara suami dan isteri berlandaskan rukun-rukun dan syarat-syarat perkahwinan yang telah disyariatkan. Begitu juga hubungan nikah itu selagi mana masih ada, maka ianya boleh diwarisi antara satu sama lain. Contoh, dia ceraikan bini dia, habis sahaja nikah, toleh belakang tengok muka orang rumah tu dah tak cantik. Contohlah, aku ceraikan kau dengan talak satu. Contoh, talak satu ini talak yang raj'i ataupun tidak. Kita faraid ini dia akan terkait dengan macam-macam ilmu. Ilmu munakahan, ilmu muamalat, ilmu tib, ilmu perubatan. Ini ilmu berkait tentang ilmu munakahan, pernikahan. Yang dikatakan nikah tadi, hubungan itu orang yang diceraikan selepas akad nikah walaupun talak satu, dalam kategori talak raj'i ke bukan? Jawapannya bukan. Talak raj'i ni talak satu dan talak dua. Tadi Ustaz satu. Sebab syarat mesti kena bersama. Bersama talak satu, talak dua dikira talak raj'i. Kalau belum bersama walaupun talak satu dikira talak bain. Maknanya tak boleh rujuk, kena nikah lagi sekali. Dalam bahasa kita, wanita ini sebagai apa? Janda berhias. Dah dinikahi tetapi tidak bersama lagi, bercerai. Tidak ada iddah bagi wanita ini dan dia boleh terus kahwin dengan lelaki lain. Beza dengan orang yang dah bersama. Dah bersama kemudian ceraikan isterinya, talak satu atau talak dua, talak raj'i. Selagi mana ada tempoh iddah, selagi itulah hubungan nikah itu masih ada. Dalam tempoh, berapa tempoh iddah bagi wanita? Lihat jenisnya. Kalau dalam keadaan mengandung sehingga melahirkan. Kalau dalam keadaan ada datang haid 3 kali suci. Kalau dalam keadaan dah monopos, dah tak ada haid 3 bulan qamari. Ni iddah bagi wanita.
Selagi ada tempoh iddah tadi, bermakna hubungan nikah itu masih ada. Bermakna mati suami ni, dia dah ceraikan bini dia talak 1, tapi baru 2 bulan. Baru 2 bulan dalam keadaan isterinya tidak mengandung. Bermakna masih lagi dalam tempoh iddah. Mati suami ni, walaupun dah diceraikan isteri, dia boleh mempusakai pusaka harta daripada arwah suami ini. Ini dalam hal iddah, dalam hal nikah. Sebab seseorang itu boleh mempusakai dengan sebab nikah. Adanya hubungan nikah, maka dia layak untuk mempusakai pusaka. Laki ada iddah ke tidak? Kita sebut perempuan dia ada iddah. Laki ada iddah ke tidak? Ada. Terkejut Haji. Ada iddah. Walaupun sebahagian ulama tak bersetuju kita gunakan istilah iddah bagi lelaki, tetapi kalau kita fahami makna iddah, iaitu tempoh menunggu, bagi lelaki juga ada. Dua keadaan lelaki ni kena tunggu tempoh iddah baru boleh kahwin. Baru tahu malam ni. Yang pertama ketika mana dia dah ada 4 orang isteri. Gelak Haji belakang. Ni kadang-kadang kata P. Ramli. Ada 4 orang isteri, kemudian dia ceraikan isteri yang pertama talak raj'i. Talak 1 atau talak 2. Maknanya ada tempoh iddah antara dia dengan isteri yang diceraikan ini. Dia nak kahwin yang keempat, nak tambah balik, top up balik yang 4 tadi. 1 dah kurang, dia dah ceraikan, talak raj'i, nak top up, cukupkan 4 balik kotanya. Tak boleh tambah. Kena tunggu iddah isteri yang diceraikan tadi ini habis dahulu. Itu kalau talak yang raj'i, talak 1, talak 2. Kalau talak 3 dah tak ada, dia boleh kahwin lain. Itu satu keadaan. Kalau dia 3 orang isteri, dia ceraikan 1, tak kisah bila-bila masa. Tetapi ini 4 dah cukup kota ni. Dia ceraikan 1 talak raj'i, nak kahwin yang seorang lagi, nak cukupkan 4. Selagi mana ada tempoh, ada iddah isteri ini lagi, selagi itulah ikatan dia masih belum putus. Dia boleh rujuk pada bila-bila masa. Jadi kena tunggu habis iddah. Berapa tempoh iddah lelaki? Sama iddah perempuan ini. Kalau perempuan ini dalam keadaan mengandung sehingga dia melahirkanlah, itulah tempoh iddah bagi lelaki ini juga untuk berkahwin yang keempat, topat balik. Itu satu keadaan. Satu keadaan lagi ketika mana dia berkahwin dengan kakak. Kahwin dengan kakak. Kemudian dah bersama apa semualah. Tengok adik ni berkenan. Tengok adik ni lagi comel. Adik bini kita, adik ipar kita. Ini bagi kakak dengan adik. Bagi mak dengan anak tu lain cerita, nanti kita akan bincang. Ini bagi kakak dengan adik. Kita nak kahwin dengan adik, ceraikan kakak talak raj'i, talak 1 atau talak 2. Nak kahwin dengan adik terus boleh ke tidak? Tak boleh. Kena tunggu habis iddah isteri, iaitu kakak yang diceraikan tadi, barulah boleh kahwin dengan adiknya. Kerana dalam Islam dilarang untuk menghimpunkan 2 saudara sebagai isteri kita. Kalau dengan mak kita kahwin dengan janda, contoh, bukan saya tuan-tuan. Tuan-tuan kahwin dengan janda, ada anak dara, dah besar, cantik pula tu. Masa kenal dengan janda ni, tak tahu pula dia ada anak. Kahwin dengan janda ni, dah nikah apa semua dah selesai, malam tu baru nampak muka anaknya, anak tiri kita lah, anak tiri tuan-tuan lah. Berkenan dengan anak, iaitu anak kepada isteri kita. Dia ceraikan isterinya, boleh berkahwin dengan anak selagi mana belum bersama. Kalau dah bersama dengan isteri kita, selama-lamanya anak dia diharamkan bagi kita untuk berkahwin. Maknanya mahram, sentuh pun tak batal wuduk. Aurat seperti orang yang dalam mahram. Kalau belum bersama, dia boleh ceraikan dan kahwin. Begitu juga kita dengan mak tiri kita. Ayah kita ni kahwin dengan mak muda. Kita pula berkenan dengan mak muda kita. Contoh, tuan-tuan, bukan saya. Tapi belum sempat bersama, baru nikah, ayah kita meninggal dunia. Sakit jantung. Aku terima nikahnya,
Suzana binti Mahmud dengan mas kahwin RM300 tunai. Saksi kata sah, imam kata alhamdulillah. Meninggal. Kita sebagai anak ayah kita boleh tak berkahwin dengan isteri kepada ayah kita tadi? Boleh, kerana belum bersama. Itu hubungan anak dan juga mak tiri atau anak dengan ayah tiri. Jadi bezakan. Ada perkara kena syarat bersama baru dikaitkan. Ada perkara tak disyaratkan bersama. Dalam hal faraid, sebab untuk pusaka itu dengan sebab nikah, bukan dengan sebab jima atau bersama. Pernikahan yang sah antara suami dan isteri berlandaskan rukun-rukun dan syarat-syarat perkahwinan yang telah disyariatkan. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Anak di sini bukan makna anak semata-mata. Anak dan ke bawah. Anak, cucu, cicit. Anak tak ada, anak mati dulu. Ada cucu juga termasuk walad dalam ayat ini. Contoh, saya buat lakaran. Ini nama Sidik. Sidik ni mati. Mati, kemudian ini lelaki ya. Kita nak sebut perempuan. Bermakna sini Minah contoh. Minah mati, ada pasangannya. Siapa namanya? Sudin contoh. Sudin ni dengan Minah ada 2 orang anak. Satu bernama Ali, satu bernama Ros. Tetapi Ali ni ada lagi anak. Satu bernama Abu, satu bernama Murni. Ali ni mati, Ros ni mati. Mati Minah. Ali mati 2000, tahun 2000. Si Ros belum mati tahun 2005. Minah mati tahun 2010. Maknanya ketika Minah mati, Ali dengan Ros dah mati dulu ke tidak? Mati dululah. Jadi waris yang ada cuma Abu dan juga Murni sebagai cucu. Dalam ayat ini, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Kalau kita baca terjemahan anak, bermakna oh begitu Sudin akan dapat 1/2. Betul ke tidak? Berdasarkan ayat ini tidak. Walad di situ bermakna anak dan ke bawah. Walaupun tak ada Ali, tak ada Ros, ada tak cucu? Ada Abu dan juga Murni. Bermakna Sudin ni bukan dapat 1/2, tetapi dapat 1/4. Kerana Minah ni ada walad. Walad ni merujuk anak dan ke bawah, bukan semata-mata anak. Satu lagi keadaan. Dalam seminggu 2 ni ramai yang tanya dengan saya dalam isu anak dan cucu. Anak dan cucu. Ada yang beranggapan bila tak ada anak, cucu, bila ada anak, cucu tak dapat. Jawapannya salah. Kena lihat pada keadaan. Ada keadaan ada anak, cucu boleh dapat. Ada keadaan ada anak, cucu tak boleh dapat. Jadi kita kena kenal pasti siapa dia waris, siapa dia yang mendapat pusaka dan siapa yang terhalang atau terdinding. Contoh, ini namanya Sidik. Sidik ada 4 orang anak. Anak yang pertama lelaki namanya Sudin. Yang kedua juga lelaki namanya Aziz. Contoh. Kemudian anak yang ketiga namanya perempuan siapa? Murni. Kemudian yang keempat namanya Ros, perempuan juga. Setiap anak-anak ini ada juga 2 orang anak, satu lelaki, satu perempuan.
Anak daripada Sudin namanya Ali, yang lelaki. Yang perempuan namanya siapa? Sebab hilang dah idea saya ni. Minah. Minah dah ada? Tak ada. Minah. Aziz pun begitu juga, ada nama, ada seorang lelaki, ada seorang perempuan. Siapa anak lelaki Aziz? Sudin dah ada. Abu. Yang perempuan Leha. Murni anaknya ada lelaki, ada perempuan. Yang lelaki Man. Yang perempuan Mun. Ros pun begitu juga, ada lelaki, ada perempuan. Yang lelaki Lan. Yang perempuan Lin. Tak apalah, yang penting faham dah. Nampak Rajah ni faham dah. Okay. Sidik mati. Sidik mati. Siapa waris bagi Sidik? Ini kita cerita waris dahulu. Sama ada dia berhak atau tidak, itu perkara kedua. Kita akan bincangkan nanti siapa yang mendinding siapa, siapa yang menghalang siapa. Sekarang kita nak kenal pasti dulu siapa waris bagi Sidik. Ada berapa orang waris bagi Sidik? Yang pertama, anak-anak lah. Siapa dia? Sudin, Aziz, Murni, Ros. Ini dalam keadaan kesemua anak-anak dan cucu-cucu ni hidup. Siapa lagi waris bagi Sidik? Ali, Minah, Abu, Leha. Man, Mun, Lan, Lin ni waris ke tidak? Bukan waris. Kerana apa? Kerana dia cucu dari jalur perempuan. Yang lepas kita dah bincangkan kan, cucu ni mesti cucu dari jalur lelaki. Maknanya dalam bahasa Arab ibnu ibn, anak lelaki dari anak lelaki. Cucu kita bahasa Melayu sebut cucu anak daripada anak perempuan pun kita panggil cucu. Man, Mun, Lan, Lin ni kita panggil cucu, tetapi tak termasuk dalam waris faraid. Yang termasuk dalam waris faraid adalah cucu daripada anak perempuan. Okey. Bila keadaan Sudin, Aziz, Murni dan juga Ros ada, cucu yang empat ini, Ali, Minah, Abu dan juga Leha, dapat ke tidak? Tak dapat. Baru kita cerita siapa yang menghalang siapa. Tadi kita cerita waris ke tidak. Cucu ni waris juga. Kalau nak senaraikan waris banyak lagi, iaitu bapa, datuk, pakcik, anak saudara, saudara seibu sebapa, saudara sebapa, saudara seibu, semua tu waris. Tetapi layak ataupun tidak, berhak ataupun tidak, ada tak yang menghalang mereka untuk dapat ataupun tidak? Jadi bila ada anak, bila ada bila ada anak, terutama anak lelaki, bermakna adik-beradik memang terhalang langsung. Tak kiralah adik-beradik seibu sebapa kepada si mati, ataupun adik-beradik sebapa, ataupun adik-beradik seibu. Semua mereka ini tak dapat apa-apa, walaupun mereka ada. Begitu juga pakcik, adik-beradik dengan bapa si mati. Bila ada anak lelaki, sebab tu orang dulu-dulu takut, bukan takutlah, risau bila tak ada anak lelaki. Bila tak ada, usaha lagi sampai dapat anak lelaki. Sebab mindset ni apa? Tak ada anak lelaki, harta aku akan pergi dekat adik-beradik, akan pergi dekat pakcik, akan pergi dekat saudara, anak saudara, sepupu. Bila tak ada turutan-turutan asabah. Jadi dalam keadaan ini, cucu-cucu ini iaitu Ali, Minah, Abu dan juga Leha terhalang, tak dapat disebabkan adanya anak lelaki. Sebabnya apa? Ada anak lelaki. Siapa? Sudin dan juga Aziz. Contoh, Sudin ni mati, Sidik mati 2023, Sudin mati 2020. Siapa yang mati dulu? Sudin mati dulu, anak mati dulu, barulah Sidik mati 2023. Siapa waris yang berhak mendapat? Berapa orang? 3 orang sahaja. Siapa dia? Aziz, Murni dan juga Ros. Keempat-empat cucu ini masih lagi terhalang. Disebabkan apa? Ada anak lelaki bagi si mati. Siapa dia? Aziz.
Sebab Aziz masih ada. Contoh, Aziz pun mati juga tahun 2021. Sudin mati 2020, Aziz mati 2021, Siddiq mati 2023. Siapa waris yang ada yang berhak mendapat? Satu, murni. Yang kedua, ros. Ini yang mendapat fardu. Anak perempuan berapa orang? 2 orang. Murni dan juga ros berapa bahagiannya? 2/3. Kalau seorang anak perempuan 1/2. Kalau 2 orang atau lebih 2/3. Mereka 2 orang ni akan dapat 2/3. Ada tak baki lagi? Ada. Berapa? 1/3. Dapat dekat siapa? Dapat dekat cucu. Siapa dia? Ali, Minah, Abu dan juga Leha dengan nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Dalam keadaan ini barulah cucu dah dapat. Jelas? Jadi tak semestinya ada anak cucu tak dapat. Sebab ada salah faham di kalangan masyarakat kita, bagi dia bila ada anak cucu taklah dapat. Sedangkan harta tu cucu boleh dapat tapi pergi kepada adik-beradik. Dia ada anak perempuan murni dan juga ros. Dia kata anak lelaki dah tak ada, mati dah. Sudin dah mati, Aziz dah mati. Jadi harta Siddiq ni baki 1/3 dapat dekat adik-beradik dia. Saudara lelaki seibu sebapa. Ini salah faham di kalangan masyarakat kita. Sebab berdasarkan ayat ni dia kata anak walad. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Sekiranya tiada anak. Sedangkan anak itu merujuk kepada anak dan ke bawah. Kalau misal kata cucu pun tak ada, Ali tak ada, Minah tak ada, Abu tak ada, Leha tak ada, semua mati dulu sebelum Siddiq. Tetapi Ali ni ada seorang anak lelaki, cicit kepada Siddiq, juga dia akan dapat 1/3 baki tadi. Tak akan pergi kepada adik-beradik seibu sebapa dalam rajah ataupun carta faraid. Ahli asabah yang mendapat baki, asabah ni yang mendapat baki lah. Yang fardu tadi perempuan, seorang dapat 1/2, 2 orang atau lebih dapat 2/3. Ada baki tak? Ada kepada asabah. Ahli asabah ada 4 golongan. Yang pertama di kalangan anak-anak. Ini grup yang pertama. Dan asabah ini tidak akan dapat 2 kelompok. Hanya 1 kelompok sahaja yang akan dapat baki. Dia tak akan dapat 2 kelompok. Kelompok 1 dapat, kelompok 2 dapat asabah. Takkan jadi. Kalau 1 dapat, 2, 3 dan juga 4 akan terhalang. Ada 4 kelompok yang akan mendapat asabah. Kumpulan pertama di kalangan furuk waris, dalam bahasa Arab furuk, iaitu bahagian bawah, anak, cucu, cicit dan ke bawah. Ada mereka ini golongan ke atas tidak akan dapat asabah. Ayah cuma dapat fardu. Ayah ni special, dia dapat 2. 1 fardu, 1 asabah. Cuma dia dapat asabah ketika tidak ada anak ataupun dan ke bawah, tidak ada furuk waris. Kalau ada furuk waris, bismillahirrahmanirrahim, maka ayah hanya dapat yang fardu sahaja, tidak dapat asabah, tidak dapat baki. Kesemua ni 25 orang. 25 orang waris, ada 15 lelaki, 10 perempuan. Andai misal kata 25 orang ini semua ada, anak saudara ada, saudara seibu sebapa ada, saudara sebapa ada, seibu ada, yang dapat cuma 5 orang saja, 5 golongan saja. Siapa dia? Yang pertama bapa, yang kedua ibu, yang ketiga pasangan, yang keempat anak lelaki, yang kelima anak perempuan. Itu saja. Ada kelima-lima ini, selain daripada 5 ni akan terhalang, dah tak dapat langsung. Tak usah nak ngending-ngending lah. Memang tak ada can. Tak ada, habuk pun tak ada. Jangankan 1 sen, habuk pun tak ada. Ni golongan pertama anak. Yang kedua, golongan yang kedua yang mendapat asabah, golongan usul, iaitu bahagian atas. Ayah, datuk dan ke atas. Ayah kepada datuk, ayah kepada ayah datuk. Selagi mana ada, maka mereka akan dapat asabah.
Konsep pun begitu juga, bila ada bapa, datuk tak dapat. Sama juga dengan konsep usul, bila ada anak, cucu tak dapat. Tetapi kelompok tu kelompok yang sama, kelompok furuk, kelompok usul. Tak ada kelompok furuk, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki, tak ada ayah, tak ada datuk, barulah pergi asabah tadi kepada golongan yang ketiga. Siapa dia? Ini. Saudara lelaki seibu sebapa, atau saudara lelaki sebapa, adik-beradik dengan si mati. Sebab tak ada anak dan ke bawah dan tiada bapa dan ke atas. Kalau kelompok ketiga tak ada juga, barulah pergi kepada kelompok yang keempat, iaitu bapa saudara, adik-beradik lelaki dengan bapa si mati, pak cik si mati. Pak cik yang seibu sebapa atau pak cik yang sebapa, dua-dua tu termasuk dalam kelompok yang keempat. Kalau tak ada pak cik, anak pak cik. Kalau dengan si mati, sebagai sepupu. Kalau tak ada juga kelompok yang keempat ni, satu tak ada, dua tak ada, tiga tak ada, empat tadi kita dah siasat dah, semua tak ada. Dia ni sebatang kara. Sebatang kara. Tak ada saudara mara dan tak tahu, maka hartanya akan pergi kepada siapa? Baitul Mal. Jelas ya dalam bab anak. Selagi ikatan pernikahan itu masih ada, selagi itulah suami dan isteri saling waris-mewarisi, walaupun apa-apa yang berlaku di antara mereka, seperti isteri derhaka, suami curang dan sebagainya. Selagi mana tidak ada talak ataupun cerai, maka selagi itulah hubungan masih ada. Walaupun ditinggalkan oleh suami bertahun-tahun, isteri ini tak pergi ke pejabat agama untuk tebus, selagi itulah hubungan tu masih ada. Pernikahan ini membolehkan mereka mempusakai antara satu sama lain, walaupun tidak berlaku persetubuhan. Ini kena faham. Walaupun tidak berlaku persetubuhan, selagi mana akad ijab kabulnya itu sah, maka saling mewarisi antara mereka. Diriwayatkan oleh Al-Qamah bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah memberikan hak harta pusaka kepada seorang balu, walaupun dia tidak pernah disetubuhi oleh suaminya selepas mereka berkahwin. Dan Ma'qal bin Sinan Asy-Sya'ja'i telah bersaksi bahawa Nabi SAW telah memberikan hukum yang sama seperti mana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Buruk binti Washiq. Hadis riwayat At-Tirmizi. Semuanya ini ada rujukan, panduan berdasarkan sirah dan juga dalil sunnah Nabi SAW. Adapun perkahwinan yang tidak sah, lelaki dan perempuan tidak dapat mempusakai antara satu sama lain kerana mereka bukan suami isteri yang sah. Jika anak dilahirkan dalam pernikahan tersebut, anak itu hanya mewarisi dan diwarisi sebelah ibunya sahaja. Bapa dan anak tidak saling mewarisi antara mereka. Sah di sini maksud sah dari segi apa? Dari segi hukum, bukan dari segi undang-undang. Ada pernikahan yang tak sah dari segi undang-undang, tetapi dari segi hukum sah. Contoh, nikah dekat seberang. Nikah dekat seberang, sampai dah beranak dah, 2-3 orang anak, tetapi tak didaftarkan di pejabat agama. Mati lelaki ni, dari segi undang-undang, siapa yang akan mewarisi? Isteri pertama dan anak-anaknya sahaja. Isteri pertama dan anak-anaknya sahaja. Selagi mana tidak disahkan oleh mahkamah syariah, sama ada perkahwinan kedua ini di seberang, sama ada sah ataupun tidak, selagi itulah tidak akan berlaku proses pusaka. Kena selesaikan dahulu. Pihak mahkamah akan tentukan sama ada pernikahan yang kedua di seberang ini sah ataupun tidak. Sah ataupun tidak adalah penilaian-penilaian mereka. Jaraknya, adakah lebih 2 marhalah? Kalau kurang, tidak perlu, tak boleh untuk dilantik wali hakim, wali yang bukan mujbar untuk menjadi wali kepada dia untuk nikah.
Jadi perbahasan itu panjang. Jadi nak katanya dari segi sah ni pada hukum, bukan pada undang-undang. Selagi mana hukum itu sah ikatannya walaupun tak didaftarkan di Malaysia, di JAIS, selagi itulah dia dapat mewarisi antara satu sama lain. Azan Isyak kita teruskan sikit lagi. Lepas suku kita berhenti insya-Allah. Kalau misal kata perkahwinan tadi memang jelas tak sah, maknanya tak nikah lah, tapi bersama. Dan ada anak, kita biasa panggil anak luar nikah, anak tidak sah taraf. Anak ini walaupun dengan lelaki tersebut, kalau pergi dekat makmal cek DNA betul ini anak dia, sah dari segi benih mani tu daripada lelaki ni betul, juga tak boleh mewarisi antara bapa dan juga anak. Sebab asbab pusaka dengan sebab nikah, bukan dengan sebab bersama. Bersama tanpa nikah bukan menjadi sebab untuk mewarisi antara anak dan juga bapa. Tetapi anak ini tadi dengan ibunya saling mewarisi. Hubungan anak dan juga ibu, walaupun anak ini anak yang tidak sah taraf, mati ibu, anak ini dapat mewarisi pusaka ibunya. Ayah tak boleh mewarisi. Ayah mati, anak ini bukan waris. Anak ini mati, ayah biologinya bukan waris, tetapi ibunya merupakan waris. Jika suami dan isteri bercerai, terdapat dua keadaan, iaitu mereka boleh mewarisi dan mereka tidak boleh mewarisi. Mereka boleh mewarisi jika isteri yang diceraikan dengan talak raj'i. Talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk kembali, iaitu isteri yang diceraikan dengan talak satu atau dua selepas berlaku persetubuhan. Poinnya, talak raj'i ini apa dia? Talak satu dan dua selepas persetubuhan. Kalau tak ada persetubuhan, walaupun talak satu, macam tadilah, dah nikah, pandang belakang, aku ceraikan kau talak satu, itu bukan talak raj'i, tak boleh rujuk lagi dah. Kena nikah baru balik kalau nak kahwin balik. Talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk kembali, iaitu isteri yang diceraikan dengan talak satu atau dua selepas berlaku persetubuhan dan isteri masih dalam tempoh iddah. Dalam keadaan ini, suami dan isteri saling mewarisi, seperti mana kewajipan suami memberi nafkah kepada isterinya. Apabila tamat tempoh iddah, maka mereka tidak boleh mewarisi lagi dah. Selagi ada tempoh iddah, masing-masing boleh mewarisi, andai misal kata salah satunya meninggal dunia. Tapi kalau dah habis iddah, lepas seminggu, lepas sehari sekalipun, mati meninggal dunia, dah tak boleh mewarisi lagi dah, kerana dah habis iddah. B, mereka tidak boleh mereka tidak boleh mewarisi jika isteri diceraikan dengan talak bain, iaitu talak yang tidak boleh dirujuk kembali. Bekas suami dan bekas isteri tidak boleh mempusakai antara satu sama lain walaupun isteri berada dalam tempoh iddah. Talak bain terbahagi kepada dua, iaitu talak bain bainunah sughra, iaitu isteri diceraikan dengan talak satu atau dua sebelum persetubuhan, macam tadi, termasuk dalam talak bain. Cerai saja dah putus hubungan, tak ada lagi iddah. Yang kedua, dengan talak satu atau dua selepas persetubuhan dan telah tamat iddahnya. Dan yang ketiga, dengan cara tebus talak khulu'. Yang kedua, talak bain bainunah kubra, iaitu isteri diceraikan dengan talak tiga, sama ada sebelum atau selepas persetubuhan. Bab yang kedua, keturunan, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Isteri atau suami yang bercerai, kalau dah tamat iddah, mati suami ini, anak kepada isteri yang diceraikan waris ke tidak? Waris. Yang bukan waris isterinya, yang bukan waris bekas isterinya, tetapi anak kepada isteri itu tadi anak dia, bermakna anak ini merupakan waris kepada si mati. Jadi jangan salah faham. Yang putus hubungan pernikahan, tetapi hubungan nasab, kita akan masuk yang kedua ni, keturunan nasab.
anak mewarisi bapa, bapa mewarisi anak. Yang ini insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.